Alright. Kejap dia belum recording lagi. Okay dah. Okay, so now let's look at application of differentiation. Ini ke? Okay. Sebenarnya siapa tak ingat chapter ni chapter pasal apa? Kita belajar sama-sama Mana cik? Tutorial ni lagi. Madam, Ya. mau tanya apa? Tapi bukan pasal chapter ni, pasal logarithm. Log, yes. Contohlah kan, listing log 5. Contohlah log 5, log base 35 kan. Lepas tu saya pecahkan yang 5 tu jadi 3 tambah 2. Boleh ba kan? Mana boleh? Tak boleh kah? Maksud awak macam ni log 5 base 3 ni macam ni kan? Ya. Awak buat macam ni, log 3 tambah 2 macam tu. Ya. Lepas tu log Betul 3 darab masuk. 3 darab log 3 2 macam tu. Bukan tambah kan madam? Ni tambah macam ni. Ya. Okey, cuba awak tengok balik. Log tambah kan, log yang tambah dia bersama dengan apa? Log A tambah log B, tak kisahlah kan base dia berapa pun. Log A tambah log B. Dia bersama dengan apa? Log AB. Log A darab B. Then adakah benda ni sama dengan ni? Oh, tidak. Lepas tu? Jadi awak rasa boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay, so hari ni so saya recap sedikit pasal application of differentiation. Actually this one kita kena faham dulu differentiation, which is most of you dah faham. Kalau tak faham lagi kena faham. It's not about understanding, it's all about calculus sahaja. Maksudnya kira sahaja. Jadi kalau awak tak ingat, tak hafal basic differentiation, awak memang tak boleh jawab soalan differentiation. Okay, so differentiation ni awak kena mahir supaya awak boleh jawab integration. So ramai orang tak boleh jawab integration because differentiation dia pun tak kuat. So kamu kena strong dekat differentiation. So differentiation ni senang je, awak hafal je yang basic yang saya cakap tu. Ada berapa entah 10 ke 11 tahun tu kan. Awak hafal. So bila orang tanya differentiate log dapat apa? Awak tahu dah 1 over x. Okay, differentiate exponent dapat apa? Awak tahu dah exponent salin balik kemudian differentiate dia punya power dia tu. Okay, so awak dah nampak tau, bila orang tanya awak dah boleh jawab dah. Dia macam differentiation ni dia memang dalam otak, dia tak perlu awak nak faham dia pun. Itu yang bagus dalam calculus, tak perlu faham, kira je. So most of you memang suka mengira sebenarnya. Okay, tapi kalau tak faham basic tak boleh juga. Jadi sekarang ni untuk application of differentiation, dia sebenarnya adalah cakap pasal differentiation. Okay, kalau nak tahu kan dalam graf kan, kadang-kadang bila kita contohnya lah kita ada graf macam ni. Saya pun tak tahu lah graf ni nama tajuk dia apa. Tapi dia yang pasti dia masam lah, kuadratik kan. So kadang-kadang bila kita ada graf yang jenis macam ni, kita tahu setiap graf ni dia ada gradient dia. Okay, differentiation ni adalah pembezaan dalam bahasa Melayu dan dia adalah refer kepada gradient of the graph. Differentiation ni sebenarnya adalah gradient of a graph. Gradient of a graph. Okay, integration tu apa? Integration tu adalah area under the graph. Okay, so differentiation dia adalah gradient of a graph. Integration area under the graph. Okay, so integration tu lambat lagi kita nak belajar.
semester depan kalau kita jumpa lagi. Okay, so untuk differentiation, bila dia cakap pasal gradient, bila kita ada satu graph di mana kita boleh kira setiap point dekat graph ni, kamu belajar fizik kan? Setiap point dekat dalam graph ini kita boleh kira dia punya gradient dia. Okay, di mana kita ambil je lah kan point dia ni and then kita kira kan apa tadi dia punya, cara nak kira gradient kan kalau dalam graph? Ambil y1 tolak y2 kan? Gradient Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1, betul tak? Ini kira-kira gradient dalam graf, betul tak? Tapi bila yang kita pada tahap yang atas ni, puncak, bila puncak gradient dia kosong sebab dia mendatar macam ni. Dia tak ada gradient. Okay, so bila tak ada gradient ni, jadi kita boleh dikenali dia sebagai critical point. Okay, so critical point tu membawa maksud gradient dia kosong. Okay, jadi kita boleh cari dia punya critical point. Okay, tapi critical point ni pula ada certain gradient, ada certain graph yang critical point dia tu undefined. Okay, yang ini contoh graph yang mana bila kita cari adalah dia punya critical point sebab ada graph. Tapi ada certain graph, contohnya graph apa macam ni lah. Graf yang ada apa? Graf yang ada apa ni orang panggil ni? Asymptot ni. Saya tengok ni graf apa entah. Reciprocal. Reciprocal. Bagus kamu ni. Kenapa saya blur sangat hari ni? Okay, tapi graf yang ada reciprocal macam ni, dia punya apa ni? Apa tu orang panggil? Gradient dia, gradient pada graf dia tu adalah critical point dia tu adalah undefined. So yang panggil dia f prime x adalah undefined. Okay, so untuk critical point kita boleh either dua lah. Kita boleh ada dua, iaitu f prime x equals to 0 ataupun f prime x dia undefined. So bila dia undefined dia tak ada point lah sebab dah x pun tak ada, y pun tak ada lah. Jadi macam mana kita nak tahu dia adalah undefined ataupun tidak? Okay, kalau dia cakap kan, dia sebenarnya ni adalah dua-dua ni critical point tau. F prime x equal to 0 dengan f prime x undefined. Tapi bila dia cakap stationary point, okay, stationary point dalam fizik pun kita cakap dia berhenti kan. Stationary maksudnya berhenti, dia tak bergerak mana-mana. Kalau ikut graf apa, acceleration semua tu. So stationary maksudnya dia berhenti, dia tak bergerak, mendatar. So critical point yang kalau f prime x equals to 0, dia boleh juga dikenali sebagai stationary point. So bila dalam exam cakap, what is the stationary point for this graph? Automatically f prime x equals to 0. Okay, tapi kalaulah undefined, dia boleh jadi critical point. Misalnya macam ni, critical point dia boleh jadi either f prime x equals to 0 ataupun f prime x undefined. Tetapi kalau dia cakap pasal stationary point, maksudnya f prime x equals to 0. Ingat dalam kepala otak macam tu je. Okay, critical point, bila dia cakap sebutan dia critical point, dia boleh jadi dua benda. Either f prime x equals to 0 ataupun f prime x undefined. Dia boleh jadi dua. So awak kena check, dia undefined ke tak ataupun dia ada nilai. Okay, tapi kalau dia kata stationary point, it means f prime x equals to 0. Jelas tak? Tak jelas kan? Jelas. Jelas. So ingat kalau disebutan dia cakap critical point, awak kena consider dua case. Either f prime x equals to 0 ataupun f prime x undefined. Okay, kena consider dua-dua ni, kena check. Okay, tapi bila disebut pasal stationary point, terus dalam kepala otak f prime x equals to 0. Dia tak ada benda lain dah. Okay, sebab stationary point tu sebenarnya dia ada nilai, cumanya dia berhenti pada certain part. Ni kalau dalam apa? Kalau dalam fizik kan. Jadi kalau critical point dia mungkin ada dua. Okay, so sekarang ni cuba kita tengok soalan kan. Okay, kita hanya belajar pasal critical point dulu. Kita tak belajar lagi maksimum ataupun minimum. Dia sebenarnya first adalah critical point ataupun stationary point. Kita belajar dulu dia punya behavior of the graph yang maksudnya kita nak belajar pasal gradient of the graph pada ketika waktu itu kosong. F prime x kosong ataupun pada ketika undefined. Okay.
Lepas daripada itu pula, points yang kita dapat tu, kita nak tahu maksimum ataupun minimum. Then baru tengok first derivative test ke second derivative test. Kalau dia tak tanya first derivative ataupun second derivative. So awak terus guna second derivative. Sebab second derivative lagi senang. First derivative kena buat table. So kita tak suka buat table. Okay, so let's look at this one. Dia cakap find the stationary point. So bila dia cakap pasal stationary point, terus ingat dalam kepala otak f prime x equals to 0. So senang saja. Jadi kalau saya ada fx saya sama dengan 5x squared tambah 4x tolak 2. So f prime x dia akan jadi 10x tambah 4. Kemudian equals to 0. So dia akan jadi 10x tambah 4 equals to 0. 10x equals to minus 4. X equals to minus 2 over 5. Kemudian sebab dia kata point kan. Jadi kita kena masukkan ke dalam nilai yang sebenar. Okay, bukan dekat dalam nilai f prime ni. Salah. Nilai yang sebenar. So bila x equals to negative 2 over 5. F negative 2 over 5 sama dengan titik lah. Negative 2 over 5 squared plus 4 times negative 2 over 5 minus 2. So kita akan dapat nilai dia adalah squared tambah 4x tolak 2. Apa negative 2 over 5. Negative 14 over 5. So kemudian dia nak point kan. So stationary point adalah negative 2 over 5, negative 14 over 5. Kemudian dia kata stationary value. Stationary value tu maksudnya nilai y. So tahu je lah stationary value adalah negative 14 over 5. Madam, Apa dia? boleh kah tu graf masam? Graf senyum. Boleh je, tak ada masalah. Dia masih stationary point juga lah. Ya, ni stationary point dia dekat sini. Gradient dia equal to 0. Okay, Dia madam. tak mungkin jadi undefined kan sebab graf tu memang ada. Okay, so dia automatically lah stationary. Madam, Ya, setiap graf ada satu je kah stationary point? tak ada, dia ada banyak. Ada je contohnya graf macam ni kan. Macam tu. Cube. Cubic ke apa. Hilang dah. Mana dah? Cubic ke apa kan. So macam contohnya dekat sini kat part ni ada. Mana dah hilang. Kenapa dia tak bergerak? Ada 3 lah atau kalau begitu? Apa dia? Semula apa dia? Tak dengar. Yang Madam lukis tadi tu dia ada 3 lah tu stationary point. Sini 1, 2, 3, ada 4. Mana yang menyebabkan dia f prime x dia kosong? Ataupun kadang-kadang kan ada graf lagi kat sini contohnya lah. Lepas tu ada graf lagi kat bawah ni. Tak tahulah suka hati dia lah kan. Madam tiada screen. Tiada screen. Ya. Contohnya macam ni lah graf dia. Ada lagi, lepas tu ada lagi yang ni apa? Reciprocal nama dia. Apa Bukan reciprocal. Ni asymptote. So kalau ada asymptote, so kita mungkin boleh consider yang graf yang critical number yang undefined. Pada waktu bila yang nilai dia undefined. So dia macam banyak lah, dia depend pada equation. Okay. Padam. Alright. So let's look at B. Contohnya fx sama dengan 2x cubed plus x squared minus 20x plus 5. So saya nak cari f prime x dia. Ni B Dia akan jadi 6x squared tambah 12x tolak 20. Okay, kemudian equals to 0. So sebab dia dah bagi tahu stationary point kan. So terus ingat je lah cari satu saja. Okay. So kita pun buat. So sini jadi berapa CV berapa ni? CV 3. CV 2. 3x squared tambah 6x tolak 10 equal to 0. So 3x tolak 5.
Tak tahu. Guna kalkulator lah, malas pula saya nak berfikir. 3, 6, negatif 10. Oh, tak ada. Dia tak boleh factorize tapi boleh guna formula. So X sama dengan, betul kan saya punya ni kan? 6X squared tambah 2. 2X lah makcik, bukan 12. So ini jadi X tolak 10. Okay, so 3, ini 1. So 3X tolak 5. Kemudian X tambah 2. So X sama dengan 5/3 dan X sama dengan negatif 2. Okay, lepas tu carilah dia punya point. So F 5/3 sama dengan 25/3 cube tambah 5/3 squared tolak 20 5/3 tambah 5. Okay. Lepas tu dapat jawapan berapa? F negatif 2. 2 negatif 2 cube tambah negatif 2 squared tolak 20 negatif 2 tambah 5. So jawapannya berapa? Jelas ke kamu semua ni? Jelas, madam. Ya kamu ni. Tambah 5 calc 5/3. So ni adalah negatif 44027. Yang saya buat ni kan, ini adalah cara jawab dalam exam Kalau ada exam. Saya pun tak tahu ada exam ke tak. 33. Okay. So dalam exam, first markah dia dekat sini, 1 markah, cari differentiate yang betul. Equals to 0, 1 markah, dapatkan jawapan. Factorization 1 markah. Substitute ni 1 markah. Okay, lepas tu dapat stationary point dia berapa? So yang ni jawapan dia adalah 5/3 dengan negatif 440/27. Kemudian negatif 2 dengan 33. Okay, so ini pun 1 markah. Kadang-kadang 2. Macam tu lah. Apa ni? 2, 3, 4, 6. Dia either 6 atau 7. Kamu rasakan ada exam ke tak ada? Tidak, madam. Mungkin ada, Tiada. mungkin tiada. Tiba-tiba kan kamu cakap je tak ada, tiba-tiba ada. Ada face to face. Face to face. Adam. Okay, so kita tengok ni pula. Soalan ini, y sama dengan x tolak ln 1 plus x. So sama juga saya cari first differentiate dia. 1 minus 1/1 plus x. Kemudian equals to 0. 1 minus 1/1 plus x equals to 0. So saya akan dapat 1 sama dengan 1/1 plus x. So 1 plus x equals to 1. So x sama dengan 0. Okay. Then saya pun masukkan dalam formula bila x equals to 0, y equals to 0 tolak ln 1 plus 0. Ln 1 is 0, so y pun equals to 0. So 0, 0. Okay. Ada soalan? Madam, Ya. bila masa tu yang ada undefined tu? Bila dia cakap critical point. Oh, jadi okay. Okay, boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay. So critical point. Find the critical point of the curve. Okay, so bila soalan dia cakap find the critical point. So dalam otak dia kena fikir dah. Dia kena check either dia undefined ataupun dia stationary value. Maksudnya equal to 0 lah. So kita pun buat je macam biasa. Kita buat je macam biasa tau.
Bila dia cakap tak kisahlah critical point ke, stationary point ke, kita buat je macam biasa. Kejap saya padam dulu. Okay, mula-mula kita cari je differentiate dia dulu. Okay, nanti saya ajar macam mana nak tahu. Okay, so katalah soalan first ni kan, so kita cari. Differentiate dapat 2/3 bawa pergi depan. Salin balik dalam bracket, kemudian tolak 1. 2/3 tolak 1. Berapa? -1/3. Okay, kemudian darab differentiate dalam which is 2x. Okay, so kalau simplify dia jadi 4x over 3 cube root x squared tolak 4. Okay, so now kita kena buat f prime x equal to 0 dulu. So, bila buat equal to 0, saya dapat 4x over 3 cube root x squared tolak 4 equal to 0. So, saya dapat 4x equal to 0. So, x equals to 0. Okay. So, daripada sini then, saya tahu untuk f prime x equal to 0, kita dah tahu dah nilai x dia berapa. Tapi yang bila dia undefined. Okay, cuba awak tengok dekat sini f prime x saya, ini dia kena berfikir sikit. Awak cuba tengok f prime x saya, sebab dekat bawah ni tak boleh kosong. Sebab kita ada fraction kan? So kita tahu denominator kita tak boleh kosong. Jadi saya tahu x squared minus 4 ni tak boleh sama dengan kosong. Okay, means x tak boleh sama dengan sekejap saya tulis balik. X squared minus 4 tak boleh sama dengan kosong. So saya tahu x tak boleh sama dengan 2 dan x tak boleh sama dengan negatif 2. Okay, so 2 dan negatif 2 ni adalah critical number di mana yang menyebabkan graf ini undefined. Okay, so dia pun kena consider juga. Faham tak maksud saya? Cuba ambil dari mana boy? Lukis graf dia. Oh, lukisan graf dia. Sketch dia je. Guna Desmos. Guna Desmos. Macam mana lah yang critical? Cuba kamu tekan Desmos. Lepas tu kamu type lah. Kena graf. Apa graf dia? Sebab dalam exam, kamu tak perlu lukis graf dia. Tapi sekarang untuk kamu nak faham kan. Okay, sekarang cuba kamu tekan Desmos kamu. Then, mana dah Desmos saya? Okay, saya pun tekan Desmos saya. Tapi saya pun tak jumpa Desmos saya kat mana. Where is my Desmos? Hilang dah ke? Ke saya dah buang dah Desmos saya ni? Tapi tekanlah Desmos. Ada dekat sini. Tekan Desmos. Cuba type. Graph 4x over. Okay, kita buat sama-sama 4x over 3 times cube root square je. Ataupun kita bracket je lah. Bracket x squared minus 4 cube root to the power of 1 over 3. 1 over 3. Okay. So apa yang kamu dapat? Graf dia. Dia punya graf adalah macam ni. Tenet macam ni. Lepas tu macam ni. Benda tau. Macam tu. Okay, so di mana dia tak boleh mendekati pada nilai berapa ni? Berapa ni? 1, 2. 2. Ni x pada 2, x sama dengan 2 dengan x sama dengan negatif 2. Negatif 2. Macam tu. Lepas itu dia tak boleh apa? Menghampiri y sama dengan kosong dan y sama dengan kosong je. Maksudnya x tak boleh sama dengan 2, x tak boleh sama dengan negatif 2. Lepas tu pula y tak boleh sama dengan kosong. So itulah dia punya critical points dia.
yang menyebabkan dia undefined. So dia tak boleh mendekati. Kenapa saya buat X saya macam ni? Ni bukan X, ni Y. X ke Y itu madam? Y lah. Y sama dengan 2, sini Y sama dengan negatif 2, sini X tak boleh sama dengan kosong. Dia tak boleh X sama dengan kosong. Apa yang saya buat ni? Bukan X ke yang tak boleh sama dengan 2, dengan negatif 2. Betul ke graf saya ni? Mesti tengok dia semula. Ni Y1. 1 ke 2 ni? Betul dah 2. Y dia tak boleh menghampiri 2. Dan kejap Y dia tak boleh menghampiri 2 dan X dia pun tak boleh menghampiri kosong. Tak faham saya. Tengok apa graf ni. Tak tahulah saya tak mau tengok graf ni. Okay. Nanti saya apa ni. Tak, dia macam ni. Awak kena tengok dekat sini. Apakah yang menyebabkan dia tu undefined. So awak kena cari critical number yang menyebabkan graf itu undefined. Okay. So kamu nampaklah dekat sini. Kalau dia reciprocal, kamu tahu denominator dia ni tak boleh sama dengan kosong. Jadi kamu tahulah cube root x squared minus 4 ni tak boleh sama dengan kosong. So apakah menyebabkan dia sama dengan kosong? Maksudnya x dia sama dengan 2 dan x dia sama dengan negatif 2. Okay? Hello? Madam, saya tidak faham. Sebab itulah saya cakap jangan tengok graf ni, awak tak faham. Okay, tadi macam ni. Okay, bila dia kata critical point, soalan dia cakap find the critical point kan. So bila dia cakap critical point, kita kena consider dua, either the stationary point ataupun undefined. Maksudnya bukan stationary point, maksudnya f prime x equals to 0 ataupun f prime x dia undefined. Kita kena consider dia dua benda. Okay, so sekarang ini apabila kamu tengok dekat soalan yang nombor A ni, kamu cari je macam biasa. Cari je differentiate dia tu sama dengan saya salah lukis graf lah. Patutlah. Okay. So, graf tadi tu saya salah lukis graf. Saya lukis graf f prime x, bukan lukis graf f prime x. Kita kena lukis graf fx. Salah. Okay, patutlah kita pelik kenapa kita tak dapat benda ni. Tak apalah macam ni lah. Macam ni Okay, macam ni Nanti saya terangkan yang graf tu Dia macam ni. Bila kita ada critical point, kita kena consider dua benda. Satu f prime x equals to 0. Satu lagi f prime x dia undefined. So, first kamu buat je f prime x dia equals to 0. Okay, sekarang ni kamu dapat bila f prime x equals to 0, x dia sama dengan kosong. Okay, itu satu. Tapi sebab dia cakap critical point, dia bukan cakap stationary point. Kalau dia cakap stationary point, ini sajalah jawapan kamu. F prime x equal to 0, yang ini saja. Okay, tapi sebab dia cakap critical point, maksudnya dekat situ dia mungkin boleh jadi sebagai undefined. So kamu kena tengok apakah nilai x dia yang menyebabkan dia undefined. Kalau dia tak ada lah. Maksudnya satu je lah, stationary point je lah. Tapi kalau dia ada, kamu kena carilah apa nilai x dia yang menyebabkan dia ada critical point. Okay, so yang menyebabkan dia undefined dekat sini adalah, awak tengok dekat graf kita. Sebab bila kita buat f prime x, kita nampak nilai function kita adalah 4x over 3 times cube root x squared minus 4. Jadi daripada sini saya tahu bawah saya, denominator saya tak boleh sama dengan kosong. Okay, so saya nampak x squared minus 4 dia tak sama dengan kosong. So saya tahu x tak boleh sama dengan 2 dan x tak boleh sama dengan negatif 2. Okay, so ini adalah critical number yang menyebabkan f prime dia x dia undefined. Madam, Yes. dia macam X asymptote kah? Macam tu. Macam tu lah, something like that.
Okay, sebab dia cakap pasal critical point. Kalau dia cakap pasal stationary point, awak dah tahu dah f prime x dia sama dengan kosong. So, apa yang menyebabkan dia stationary point pada x sama dengan kosong? Okay, tetapi bila soalan tu cakap critical point, so maksudnya dekat sini function ini dia boleh jadi ada f prime x dia yang undefined. So, apa yang nilai x dia yang menyebabkan dia undefined? So, awak kena tengoklah. Bila awak tengok kat sini, f prime x yang menyebabkan dia undefined, so awak tulis sini, f prime x yang undefined, bila x dia tak sama dengan 2 dan x dia tak sama dengan negatif 2. Okey, dekat sini pula, awak kena test pula. Dia ni nama dia critical number. Yang awak cari nilai x semua tu nama dia critical number. Tapi dia nak critical point. Point maksudnya xy lah kan? So, sekarang ni kadang-kadang soalan tu ada critical number bila x dia undefined tapi tak ada point. Contoh graf yang tadi ni, yang macam ni. Macam ni. Graf ini tak ada point. Dia ada undefined tapi dia tak ada point. Okay, so kadang-kadang ada je critical number yang menyebabkan dia undefined ada point. So, kena tengok. Jadi, macam nak tengok substitute je nilai x sama dengan 2 ni ke dalam function yang betul. Tengok, ada nilai ke tak ada nilai. Okay, kalau ada, carilah nilai dia berapa. Kalau tak ada, tak payahlah cari. Cakap je lah no critical point. Okay, so soalan nak critical point. So, apa yang awak buat adalah substitute je lah, masuk ke dalam. So, bila x sama dengan 2, okay, so f2 sama dengan 2 squared tolak 4, 2/3. So, sama dengan kosong. Okay, kalau x sama dengan negatif 2, f negatif 2 sama dengan negatif 2 squared tolak 4 to the power of 2/3 which is sama dengan kosong juga. Okay, so kalau x sama, ni untuk yang f prime x yang undefined, so point dia adalah 2, kosong and negatif 2, kosong. Okay, kalau f prime x dia kosong, x dia kosong kan critical number dia. So, f kosong sama dengan kosong squared tolak 4, 2/3. So, dia jadi negatif 4 to the power of 2/3. So, jadi negatif 2.52. So, ni akan jadi negatif 4 to the power of 2/3 lah. Which is sama dengan 2.52. So, tu je lah. Kosong 2.52. Okay, so dia ada 3 lah dekat sini. Critical point dia adalah pada kosong 2.52, 20 and negative 20. Boleh faham tak? Madam, saya ada soalan. Ya. Yang cara penulisan tu madam, kalau wajibkah kita kasih itu nah yang kalau fx undefined tu wajibkah dia tidak sama dengan tu yang sign tu nah tidak sama dengan? Oh, wajib ke tulis benda ni? Ya madam. Saya tulis lah. Kalau macam tulis sama dengan 0 begitu, okey juga lah. Melainkan awak tulis kat ni f prime x dia undefined. So dia tahu kot yang awak nak cakapkan pasal undefined. Tapi kalau saya tulis not equal. Sebab saya tak tulis. Okey madam. Kadang-kadang saya terlupa nak tulis f prime x dia undefined. So awak kena ingat macam ni. Dia nak cari critical point. First cari dulu f prime x. Second consider dua benda. Satu f prime x equal to 0. Satu lagi f prime x dia undefined. Apakah nilai critical number dia? Okay, so kalaulah dia ada point, maksudnya yang undefined ni ada point, cari nilai point dia apa. Tapi kalau tak ada, tulis no critical point bila f prime x dia undefined. Okay, ini contoh soalan Okay, kita buat lagi, try lagi. Soalan B kan, bagi awak nampak. B tu dia cakap, fx dia adalah sama dengan berapa 2/x²/9. 2/x² minus 9. Tadi tu saya salah lukis graf. Saya pergi lukis graf f prime x. Salah. Sebab tu kena lukis graf fx.
Kalau awak cuba tengok graf fx sama dengan x squared minus 4, kalau saya guna Desmos ke x squared minus 4. Lemak lupa pula dari bracket to the power of 2/3. Okay, so graf dia adalah macam ni sebenarnya. Ni Desmos lukis sebab kita tak belajar advance macam ni. Yang ni kan dalam kat universiti pun kita hanya guna formula, kita guna komputer saja. So yang ni adalah pada point kosong 2.52, ini adalah critical number. Kemudian pada sini dan sini. Yang ni negatif 20, sini 20. Ini Desmos yang buat, bukan saya yang buat. Okay, so tengoklah, sebab itulah bila dia undefined, dia ada point. Okay, sebab graf undefined tak semestinya graf ini juga tau. Kalau yang ini maksudnya ada asimptot kan. Okay, dia juga boleh jadi undefined kalau dia macam ni, graf ni. Dia ada pacak ni. Yang orang panggil apa graf Modulus. Modulus ke? Modulus kan graf ni? Absolute. Ah, Absolute ke? absolute. Yelah modulus kan? Absolute. Graf macam ni. Ini pun di-considered sebagai f prime x undefined. Okay, so selalunya bila dia tak ada critical point, maksudnya dia macam ni lah graf dia. Sebab dia tak ada critical, tak ada point. Tapi kalau dia ada point, maksudnya dia graf dia macam ni. Dia tajam macam ni. Okay. Okay, madam. Okay, tapi kan tak kisahlah pun graf dia bentuk dia macam mana pun sebab kita tak lukis graf. Kita tak guna graf untuk kita jawab soalan kita. Kita nak guna calculus. So, calculation dia adalah first cari dulu differentiate dia berapa. After that, daripada differentiate dia ni, sebab dia cakap pasal critical point. Ingat, dalam otak critical point ada dua jawapan. Satu bila f prime x sama dengan kosong, satu lagi f prime x dia undefined. So bila f prime x dia kosong, buat je macam biasa, dapat tak jawapan dia, critical number dia apa? Ini critical number kita panggil. Okay, kemudian carilah bila x sama dengan kosong, apakah nilai f dia? So cari. So dapatlah point. Ini critical point kita panggil. Okay, kemudian itu untuk f prime x equal to 0. Sekarang f prime x undefined. So untuk yang undefined ni pula, cuba awak tengok dekat jawapan awak punya graf ni, yang f prime x, bukan graf, function awak yang f prime x ni. Awak tengok bawah dia ni, denominator dia tak boleh sama dengan kosong. Jadi awak pun tahulah x squared minus 4 ni tak boleh sama dengan kosong. So daripada sini saya tahulah x tak boleh sama dengan 2 dan x tak boleh sama dengan negatif 2. Kemudian saya test, masukkan 2 ke dalam function fx. Saya dapat nilai dia kosong. So maksudnya saya dapat point. Jadi saya tahulah 2 kosong dan negatif 2 kosong adalah 2 points yang critical point pada ketika f prime x dia undefined. Okay, so sekarang ini. Madam. Ya. Madam. Ya. Yang denominator tu ambil semua di bawah tu. Denominator. Yang untuk undefined tu. Ya. You know what? Denominator pun sebab kalau contohnya saya ambil 3, cube root x squared minus 4 not equal to 0, 3 bawa pergi sebelah kosong, cube root bawa pergi sebelah Dia jadi kosong. 0 juga. Yeah, betul. That is correct. Sebab tu saya hanya ambil dia punya function. Okay? Okay, madam. Alright. So let's look at this one, B. Okay. B ni function dia adalah 2/x squared minus 9. So saya nak kena cari dia punya differentiate dia. Okay, so saya pun buatlah ni kan. Saya nak bagi senangkan saya buat macam ni. So ni akan jadi negatif 2 salin balik x squared minus 9, negatif 1 minus 1, negatif 2 times 2x. So dia sebenarnya adalah negatif 4x over x squared minus 9 squared. Okay. So sekarang ni kita kena buat dua. F prime x equals to 0 dengan f prime x undefined. Okay. So now awak cuba tengok. Okay, yang kosong ni senang je, tak ada masalah. Okay, so ni buat ke sebelah, so jadi negatif 4x equal to 0, so x equals to 0. Okay, ni tak ada masalah. Okay, yang undefined ni. Cuba awak tengok dekat bawah ni kan. Awak rasa-rasa
ada tak nilai function yang menyebabkan dia undefined? Ada. Ada. So kita tahu X Ada. kan Tiga. boleh sama dengan kosong. So X tak boleh sama dengan 3 dan X tak boleh sama dengan negatif 3. Kan? Tiga. Alright, so tak apalah, kita dah dapat critical number. Sekarang kita nak cari point dia kan? Okay, ni critical number tau. Okay, sekarang kita nak cari critical point. Okay, so nak cari critical point, kita substitutekan nilai. So bila X sama dengan kosong, F0. Kita ambil yang original tau, Fx. So dia jadi 2 over 0 squared minus 9, which is negatif 2/9. Okay, so kita tahulah point dia kosong, negatif 2/9. Tetapi, cuba awak tengok dekat sini. Bila X sama dengan 3, F3, cuba masukkan 2 over 3 squared tolak 9. Boleh ke tak boleh? Tak. Undefined. Undefined. Fine. Lepas tu kalau X sama dengan negatif 3, masukkan F negatif 3, 2 over negatif 3 squared tolak 9. Which is undefined juga. So awak rasa-rasa ada critical point ke tiada critical point di sini? Ada. Tiada, tulis je no critical point. So, hanya ada berapa saja critical point dia? Satu sahaja. Iaitu kosong dengan negatif 2/9. Okay? Faham tak? Madam. Okay, so kita buat last pula dah. Soalan yang apa? C tu pula kan. Menarik tau sebenarnya critical point ni. 3x 2/3. Ni saya padam je lah, malas nak kata. So cuba tengok soalan fx ni 3x 2/3 tambah 3x to the power of 5/3. Buat je macam biasa. First cari dulu f prime x. Okay, so kita pun bawa 2/3 so dia jadi 2x. Kan? 2/3 tolak 1 dapat tolak 1 negatif 1/3 tambah 5x 5/3 tolak 1 jadi 2/3. Okay. So dekat sini sama juga f prime x equals to 0 dengan f prime x undefined. Okay. So kita pun buat 2x negatif 1/3 tambah 5x 2/3 equal to 0. Macam mana nak cari Buat keluar S 1/3 lah kan. So ni akan jadi, ni sebenarnya 1/3 dah square. So ni akan jadi, macam mana tak ingat dah macam mana buat dia ni. Lupa sudah saya. Ni sekejap 2 over cube root x. So sini tambah 5 cube root x square. Kan, so dia jadi 2/3. Lepas tu ni bawa pergi sebelah so dia jadi negatif. Lepas tu ni darab so dia jadi 2 sama dengan negatif 5 cube root x squared times cube root x. So 1/3 tambah 2/3. So sini jadi negatif 5. 1/3 tambah 2/3 which is 1. Okay, so ni jadi 2. So x sama dengan negatif 2/5. Okay. Kemudian point dia bila x sama dengan negatif 2/5, so f negatif 2/5 adalah masukkan ke dalam ini. So 3 negatif 2/5 to the power of 2/3 tambah 3 negatif 2/5 to the power of 5/3. So kita dapat jawapan dia adalah x to the power of 2/3.
tambah 3x to the power of 5/3. So dia jadi negative 4.76. Okay, so kalau yang undefined ini maksudnya cube root x sahajalah yang tak boleh sama dengan kosong. Kalau tengok dekat sini kan, f prime x ni kan dia sebenarnya adalah 2 over cube root x tambah 5x 2/3. So yang menyebabkan dia undefined adalah cube root x not equal to 0. So x tak boleh sama dengan kosong. Okay, kita masukkan dalam formula f0 sama dengan 302/3 tambah 305/3. So ini adalah kosong. Jadi kosong-kosong pun adalah critical points. Okay. So ni pula, oh lupa, negatif 2/5, negatif 4.76. Okay, ada soalan tak nak tanya saya? Madam, Ya. Ada. yang soalan untuk undefined tu ada kayak tiada denominator dia? Tiada denominator? Iya. Oh ya, madam. Kan memang semuanya Jadi ada. tiada lah tu undefined kan? Semula tak faham apa semula? Cakap balik semula. Kan untuk yang undefined tu perlu ada denominator. Depends. Kalau contohnya awak punya dalam tu tak ada, masih contoh f prime x awak hanyalah ada 5x to the power of 2/3 sahaja. Allah Akbar. Maksudnya yang apa? Yang ini katakanlah tak ada kan? Hanya ada yang ini sahaja kan? Okay, hanya ada Ya. 5x 2/3 sahaja. Jadi tak ada critical point awak yang undefined. Sebab dia graf tu tak ada menyebabkan dia undefined. Function Okay, madam. X ni tak ada menyebabkan dia undefined. Tapi kalau macam ni kan ada lagi yang menyebabkan dia undefined kan kemungkinan tu yang ni. Apa bila X sama dengan kosong? Sebab bila X sama dengan kosong ni kan jadi undefined. 2/0 undefined kan? So dia tak boleh. 2 over cube root x. Okay. Ni tambah. So, kena tengok. Function tu kena tengok. Mana yang menyebabkan dia undefined. Kadang-kadang ln kan. Kadang-kadang ln. Contohnya lah kan awak buat-buat f prime x awak dapat ln. Which is tak mungkin lah. Tapi tak apalah, katalah kadang ada 4 tambah x. Which is tak logik langsung lah. Tapi katalah ada, boleh ke? Maksudnya adalah kan yang menyebabkan dia undefined which is kat dalam ni, betul tak? So 4 tambah x dia tak boleh lah sama dengan kosong. Okay, sebab kalau dia kosong nanti ln tu undefined. Nah, maksud saya macam tu lah. Bila awak tengok function awak tu, yang apa? Yang ni je tahu, yang ni. F prime x saja. So bila awak tengok dekat situ, dia cakap critical point saja, okay? Tengok pada critical point saja, tengok pada soalan. Kalau dia cakap pasal stationary point, tak perlu nak buat undefined. Walaupun benda tu ada over macam tu. Tak heran pun. Yang pastinya bilalah dia kata critical point kena consider dua benda dah. F prime x equal to 0, F prime x undefined. Kalau dia dah cakap pasal stationary point, tak perlu nak tergeh-geh buat undefined Kalau buat nanti salah. Boleh semua orang? Boleh, madam. Boleh. Okay, dah faham dah? Ya, madam. Boleh, madam. Boleh. Saya terangkan pasal critical point ni pun 1 jam juga Mungkin kamu tengok video ke? Critical. Ada, madam. Ada. Ada kan? Ni kan video, dalam video ada tak soalan ni kan? Ada je kan? Ada, je, tapi madam. madam ajar lagi faham. Over lah kamu. Kamu tak payah nak over kan? Kamu saja nak suruh saya ajar kamu kan? Kamu bully saya.
Terbaik lah madam. Sekarang tengok ni pula example 3. Given fx sama dengan x squared tolak px tambah q has a stationary point. Dia dah cakap dah stationary point. Pada 3, -1 where p and q are constants, find the value of p and q. Okay. So, nak cari dia, buatlah f prime x sama dengan kosong. So, saya tahu 2x tolak p sama dengan kosong. So 2x sama dengan P. So x sama dengan P over 2. Okay. Kita tahu x sama dengan 3 adalah is stationary number. Therefore P over 2 mesti sama dengan 3. So P sama dengan 6. Okay. Kemudian masukkan ke dalam ini fx sama juga dengan x squared tolak p tolak 6x tambah q. Okey, sekarang ni f3 bersamaan dengan -1. So 3 squared tolak 6 darab 3 tambah q sama dengan -1. 9 tolak 18 -9 tambah q sama dengan -1. Q sama dengan -1 tambah 9. Dapat. 8. Okay. Okay madam. Alright, sekarang example 4. Example 4 dia kata find the maximum or minimum values. Okay, bila dia sebut je pasal maximum ataupun minimum, awak kena guna either first derivative test ataupun second derivative test. So let me explain dulu pasal first ataupun second derivative test. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, tadi kita dah belajar pasal critical number. So nak tengok maksimum ataupun minimum, contohlah kan, kalau saya ada graf macam ni tadi kan. Okay, ini kan saya punya critical point tadi. Okay, saya tak tahu tau, saya punya critical point dekat sini maksimum ataupun minimum unless saya nampak graf macam ni, dah tahu, dah confirm dia adalah maksimum. Tapi bila kita buat function yang macam tadi tu, kita tak nak guna graf sebab kita tak reti nak lukis graf dia. Okay, function dia tu complicated untuk dilukis. So, kita dah tahu dah, kita dah ada critical point. But kita tak sure maksimum ataupun minimum. So apa yang kita nak buat adalah point ni, nilai x dia tadi, kita kena tengok dia punya jiran dia. Okay, so tengok. Jiran dia kiri dengan kanan menyebabkan dia maksimum ataupun minimum. Okay, so kalau jiran dia belah kiri pergi ke atas, kemudian jiran dia belah kanan pergi ke bawah macam ni, maksudnya dia adalah maksimum. Kalaulah jiran dia, Allah, hilang dah. Okay, kalaulah jiran dia pergi ke bawah macam ni, belah kiri bawah, belah kanan pergi naik atas macam ni, maksudnya dia adalah minimum. Okay, so ini adalah nama dia first derivative test. Okay, so first derivative test cakap jiran dia, kalau kita tengok, kalau jiran kiri naik, kemudian jiran kanan menurun, okay, maksudnya critical point pada waktu itu adalah maksimum. Tapi kalaulah jiran dia kiri tu menurun, kemudian kanan dia menaik, maksudnya critical point pada waktu itu minimum. Okay, awak hafal macam ni je. Awak tengoklah maksimum kan macam ni. So ni jiran dia makin naik, lepas tu dia menurun. First dia naik, lepas tu dia menurun. Obviously maksimum. Okay, kalau minimum awak tengok macam ni senyum kan. First jiran dia menurun, kemudian dia menaik. Obviously dia minimum. Okay, ini adalah first derivative test. So macam mana nak buat? Buat jadual. Okay, so test. Kalau contohnya x dia, ini katalah x dia sama dengan 5. So ni 5. Ni 5 daripada kiri, ni 5 daripada kanan. Okay, so nak tengok dia, testkan masuk ke dalam derivatif, nilai derivatif. So contohnya dy dx kan. So masukkan nilai 5 daripada kiri. Contohnya nombor paling terdekat 4.9. Masukkan 4.9. Ni test value. Alamak, saya buat dulu. First test value, kemudian dy dx. Kemudian shape. Ni cara lukis graf dia. So,
katalah kita nak test pada nilai X dia sama dengan 5. Kemudian nak tengok nilai kiri, jiran yang kiri dekat dengan 5 daripada kiri. 5 daripada kiri, test value dia paling dekat 4/9. 5 daripada kanan paling dekat 5.1. So testkan 4.9 dengan 5.1 ni ke dalam dy dx ini. Okay, bila test tengok negatif ke positif. Katakanlah dia negatif, tulis je lah negatif. Kalau sini positif. Okay, dia either one. Okay, kalau dia negatif maksudnya gradient dia menurun. Positif gradient dia menaik. So bila tengok sini start first menurun, kemudian dia menaik. So maksudnya dia adalah minimum. Okay, kalau first derivative, kalaulah dia punya dy dx dia tu first adalah menaik, grade positif. Kemudian yang ni menurun. So menaikkan macam ni, menurunkan macam ni. So dia adalah maksimum. Okay, ini kalau awak test satu-satu, ambil nilai X dia tu, test satu-satu. Ini satu cara. Satu cara lagi adalah awak gabungkan semua. Contohlah kan, nilai saya ada 5, X saya sama dengan 5 dengan X saya sama dengan negatif 5 kononnya. So saya pun buatlah sini negatif 5, sini 5. Okay. Lepas tu saya tengoklah negatif infinity to negatif 5, negatif 5 dengan 5, kemudian 5 to infinity. Dan saya test je lah value dia. Test value, apa nombor paling dekat? Negatif 6. Yang ni 0. Yang ni 6. Kemudian masukkan ke dalam dy dx. And then tengoklah menurun ke, menaik ke, menurun ke. Kalau dia macam ni start first, maksudnya first ni adalah maksimum. Bila X sama dengan negatif 5, dia adalah maksimum. Bila X sama dengan 5, maksudnya minimum. Dia menurun macam tu. Okay, so dia ada dua cara. Either awak buat panjang jadual macam ni, ataupun awak buat satu-satu. Test. Boleh? Okay. Boleh. Dalam, kalau guna table, nama dia ni adalah first derivative test. So bila dia cakap by using first derivative test, wajib ada table ini. Okay. Kalau dia kata second derivative test, so second derivative test maksudnya kena guna second differentiate. So cari d2y dx squared dia berapa. Lepas tu masukkan ke dalam, testkan nilai x tu ke dalam second derivative ni. Then tengok, kalau d2y dx squared greater than 0, maksudnya dia adalah minimum. Kalau kurang daripada 0, maksudnya dia adalah maksimum. Okay, so yang ni paling senang, hafal. Okay, so kamu ada kelas kan? Nantilah kita sambung lagi soalan dia. Okay, madam. Alright, so see you later. Dah. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Terima kasih, madam. madam. Thank you, madam. Hai, madam. Madam.